Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Kai. Saya Zaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zaimi, kenapa tu? Abang tengah baca buku apa? Ni buku tentang kisah para Rasulullah Lazmi. Abang tengah baca kisah Nabi Muhammad SAW. Oh, begitu. Bang, boleh saya tanya? Boleh? Apa dia? Kenapa pada zaman Rasulullah SAW ramai orang yang mempercayainya, walaupun mereka bukan orang beragama Islam? Oh, sebab pada zaman dulu Rasulullah SAW sangat terkenal dengan gelarannya iaitu Al-Amin, kerana sifatnya yang sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong. Ada satu ketika di mana baginda pernah membawa masyarakat Arab berkumpul dan baginda pun bertanya, "Adakah kamu mempercayaiku?" Mereka semua pun mengiyakan soalan baginda tadi. Lalu baginda pun bertanya lagi, "Adakah kamu mempercayaiku jika aku katakan ada sekumpulan tentera akan datang dari belakang bukit itu?" Mereka pun menjawab, "Apapun yang engkau katakan, kami mempercayaimu, wahai Muhammad." Lihatlah, berdasarkan kisah ini kita dapat mengetahui bagaimana baginda begitu dipercayai oleh masyarakat Arab kerana sikap dan akhlaknya. Patutlah kebanyakan para ulama sangat mengagungkan Rasulullah SAW dan berusaha mengamalkan semua sunnah Rasulullah SAW. Ya, betul tu. Kita juga perlu berusaha menjadi seperti mereka. Saya ada soalan untuk kamu. Bagaimanakah cara kita agar sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sentiasa istiqomah dengan sesuatu perkara? Berdasarkan penerangan Ustazah Salmah semasa subjek pendidikan Islam sebelum rehat tadi, Ustazah cakap jika kita ingin mengikut sunnah Rasulullah SAW, kita perlulah mendampingi seseorang yang sentiasa mengingatkan kita dengan Rasulullah SAW. Di sinilah salah satu sebab kenapa kita perlu bijak dalam mencari kawan. Yang kedua, jika kita ingin sentiasa kekal mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ikutilah sunnah baginda yang ringan seperti membaca doa ketika masuk dan keluar tandas, ketika bangun dan sebagainya. Jangan memaksa diri untuk melakukan sunnah yang besar-besar terus. Takut tidak dapat dilakukan selalu dan cepat ditinggalkan. Dan yang utama, Ustazah Salmah cakap kita haruslah sentiasa memohon kepada Allah SWT agar ditetapkan hati untuk istiqomah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Soalan abang yang kedua, kalau kita ingin istiqomah dalam sesuatu perkara, kita kenalah istiqomah dengan satu perkara yang mudah seperti solat. Kita cuba untuk istiqomah solat fardu di awal waktu. Kemudian sedikit demi sedikit kita cuba lakukan amalan tambahan seperti membaca selembar ayat Al-Quran selepas solat fardu, bersedekah dan sebagainya. Serta lakukan secara berterusan sehingga kita dapat melakukan perkara itu selalu dan menjadi kebiasaan kita walaupun di mana kita berada. Wah, perkongsian yang menarik. Terima kasih Zaimi atas perkongsian kamu. Sama-sama Bang. Terima kasih juga atas perkongsian Abang. Saya masuk kelas dulu ya. Lonceng sudah berbunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mi. Tengah cari apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kai rupanya. Saya tengah mencari salah seorang role model untuk dijadikan contoh dalam bahan pembentangan. Role model? Berkaitan dengan apa?
Ia berkaitan dengan cara kita untuk sentiasa sabar dengan ujian yang kita terima dalam kehidupan. Oh, begitu. Nah, ini buku berkaitan kisah para Rasul Ulul Azmi, yang mana semua Rasul Ulul Azmi telah menerima pelbagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kehidupan mereka. Contohnya, Nabi Muhammad SAW merupakan salah seorang daripada mereka. Allah SAW merupakan Rasul Ulul Azmi yang banyak menerima ujian hidup dari baginda kecil sehinggalah baginda dilantik sebagai Rasul. Salah satu sebab kenapa Rasulullah SAW menjadi Rasul Ulul Azmi adalah kerana baginda memiliki sifat sabar yang sangat tinggi. Baginda sentiasa menyampaikan dakwah kepada umatnya walaupun baginda telah dicaci maki oleh kaumnya sendiri. Baginda pernah dilempar najis, batu, sehingga darah baginda mengalir sampai ke kaki baginda. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa menyampaikan dakwah sehingga kini kita dapat menerima Islam dengan baik. Subhanallah, hebat sungguh Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian yang begitu besar. Kalaulah saya yang menghadapi ujian sebegitu, tentu saya tidak sanggup lagi untuk meneruskannya. Rasulullah SAW memang seorang role model yang sangat sesuai untuk diteladani oleh semua umat Islam agar kita lebih terinspirasi dalam menyambung risalah Allah Subhanahu Wa Taala dan dakwah Rasulullah SAW. Selain itu, saya juga pernah terbaca kisah Rasulullah SAW, di mana baginda SAW seorang yang sangat merendah diri. Baginda tidak pernah berbangga diri ketika dipuji walaupun baginda mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah lagi di mana baginda melalui sesuatu kawasan yang terdapat kanak-kanak. Lalu baginda SAW memberi salam kepada kanak-kanak tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa baginda SAW sangat merendah diri. Jika kita memiliki jawatan yang tinggi, belum tentu untuk kita memberi salam kepada orang kerana merasakan tinggi diri terhadap orang lain. Astaghfirullahalazim. Baiklah Bangkai, terima kasih kerana abang sudah memudahkan kerja saya. Ya, sama-sama Rozaimi. Saya cuma kongsi apa ilmu yang saya ada. Semoga bermanfaat untuk kamu.